Tersebutlah kisah tiga orang sahabat bernama Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka akan berhenti dan masak makanan. Jikalau bertepuk kampung, mereka pula akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung, dan mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara yang rindang. Bekalan makanan pula telah habis. Ketiga-tiga sahabat ini berasa sangat lapar. Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba, Kendi mengeluh. Dia mengerungut-rungut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan. Janganlah kamu menuat tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku, kalau ada nasi sepinggan sudah cukup. Kendi dan Buyung tertawa-tawa mendengar kata-kata Awang. Dengan nasi sepinggang, mana boleh kenyang, perut kita tersangatlah lapar. Buyung mengangguk, tanda bersetuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersempati apabila mendengar keluhan-keluhan ketiga-tiga pengembara tersebut. Lalu menggugurkan 3 helai daun. Lalu Kendi, Buyung, dan Awang terdengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak-semak. Ada nasi sekawah. Ayam panggang 10 ekor, wah sedapnya. Kendi menjerit kehairanan. Dia menghadap sekawan nasi yang masih beruap. Tanpa pikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapnya. Tiba-tiba, Buyung pula melaung dari arah timur, serta merta meleleh air liurnya. Leranya terbuka. Dengan pantas dia mengambil ayam yang paling besar, lalu makan dengan gelojoh. Melihatkan Kendi dan Buyung telah mendapatkan makanan, Awang semakin pantas merendah semak. Ketika Awang menyelak daun kelembak, ia ternampak sepinggan nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucap syukur karena mendapatkan rezeki. Lalu ia makan dengan tenang. Lepas makan, Awang rasanya segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meratah makanannya. Kendi sendawa, perutnya amat kenyang. Nasi dalam kawah masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi-nasi itu. Tiba-tiba, di dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. Kenapa kamu tidak habiskan kami? Aku sudah kenyang. Bukankah kamu berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Tapi aku sudah kenyang. Tiba-tiba, nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit, minta tolong. Buyung juga kekenyangan. Dia cuma dapat menghabiskan seekor ayam sahaja. 9 ekor ayam lagi terbiar di tempat pemanggangan. Terlalu banyak makan, tekaknya berasa loya. Melihat baki ayam-ayam panggang itu, dia merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencampakkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak habiskan kami? Aku sudah kenyang, makan seekor pun perut aku sudah muak. Tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluruh ke arah Buyung. Ayam itu mematuk dan menggeletek tubuh Buyung.
Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rekan-rekannya. Kendi terpekik dan terlolong-lolong. Buyung pula melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Ia meneruskan semula perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan nasi yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak berbaki di dalam pinggan itu. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak. Makan biarlah berpada-pada dan tidak mubazir. Kata Awang lalu beredar meninggalkan tempat itu.